Perang mulut Isyam Jalil dan Fuad Zarkashi. Di sebalik konflik UMNO, siapa sebenarnya khoyak? Dalam suasana politik yang semakin panas, perbalahan terbuka antara Isyam Jalil dan Fuad Zarkashi telah mencuri tumpuan ramai. Walaupun PRK Mahkota menyaksikan kemenangan besar buat Barisan Nasional, kemenangan tersebut dibayangi oleh perseteruan dalaman UMNO. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah ini hanya sekadar perang mulut antara dua ahli politik veteran atau wujud persoalan lebih besar yang sedang menghantui masa depan UMNO? Segalanya bermula apabila Fuad Zarkashi, seorang veteran UMNO yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, menuding jari kepada Isyam Jalil atas kekalahan Perikatan Nasional dalam PRK Mahkota. Fuad secara terbuka menyalahkan kempen Isyam sebagai puncak kelemahan PN di Mahkota. Walaupun hakikatnya Isyam mendakwa beliau tidak pernah terlibat secara langsung dalam kempen di kawasan tersebut. Adakah ini sekadar taktik Fuad untuk mengalih perhatian daripada isu sebenar dalam UMNO, atau adakah Isyam benar-benar memainkan peranan dalam kegagalan PN? Isyam, yang sebelum ini juga pernah menjadi ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, tidak mengambil ringan tuduhan tersebut. Beliau membalas sindiran Fuad dengan menuduhnya sebagai berkelakuan seperti seorang cyber trooper murahan. Tindakan Fuad disifatkan tidak mencerminkan integriti seorang Speaker Dewan Undangan Negeri, tetapi seolah-olah seperti cyber trooper yang cuba memainkan naratif politik di media sosial. Disinilah bermulanya tuduh-menuduh antara kedua-dua tokoh ini yang akhirnya membawa kepada beberapa persoalan tentang hala tuju UMNO dan ketegangan dalaman parti. Salah satu tuduhan yang paling hangat dibangkitkan oleh Isyam adalah gelaran pelajar kelas komunis yang dilontarkan kepada Fuad. Gelaran ini merujuk kepada lawatan Fuad dan beberapa ahli BN ke China baru-baru ini, di mana mereka dikatakan menghadiri sesi pembelajaran yang dikaitkan dengan ideologi komunis. Adakah lawatan ini benar-benar bertujuan mempelajari komunisme, atau adakah ia sekadar tuduhan melulu untuk menyerang pribadi Fuad? Fuad dalam beberapa hantaran di media sosialnya kelihatan koyak apabila isu ini dibangkitkan oleh Isyam. Menurut Isyam, Fuad sendiri yang memuat naik mengenai lawatan ke kelas komunis tersebut di laman Facebooknya, tetapi apabila orang ramai mula memanggilnya pelajar komunis, Fuad segera meroyan dan memadamkan hantaran tersebut. Persoalannya, adakah tindakan ini menandakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Fuad, atau ini sekadar reaksi spontan kerana tidak menjangkakan reaksi negatif daripada masyarakat? Tidak berhenti di situ, Fuad kemudiannya membalas serangan Isyam dengan sindiran yang cukup tajam. Hantar Isyam belajar politik di sekolah-sekolah di China. Itulah sindiran yang dilontarkan oleh Fuad, merujuk kepada kempen politik Isyam yang menurut Fuad gagal di PRK Mahkota. Sindiran ini jelas memperlihatkan kebencian mendalam yang wujud antara kedua-dua pihak. Tetapi apakah ia memberikan manfaat kepada UMNO sebagai sebuah parti? Apakah implikasi perbalahan ini terhadap kredibiliti UMNO di mata rakyat? Lebih kontroversi, Isyam turut menyentuh mengenai kerjasama UMNO dengan DAP, sebuah isu yang cukup sensitif dalam kalangan ahli dan penyokong UMNO. Menurut Isyam, UMNO kini telah tunduk kepada DAP dan komunisme dengan menyifatkan kerjasama politik tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan asal-usul Melayu dan UMNO. Adakah dakwaan ini mempunyai asas, atau ini sekadar tuduhan tanpa fakta yang cuba dimainkan untuk menghidupkan sentimen anti-DAP dalam kalangan pengundi UMNO? Isyam turut menegaskan bahwa Fuad dan rakan-rakan dalam UMNO adalah pengkhianat perjuangan Melayu, sekaligus mengajak mereka untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan sebelum terlambat. Persoalannya di sini, adakah kerjasama politik antara UMNO dan DAP benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan asal UMNO, atau adakah ini satu langkah strategik untuk memastikan survival party dalam lanskap politik yang semakin mencabar? Apa yang menarik daripada perbalahan ini adalah persoalan yang lebih besar tentang masa depan UMNO.
Apabila dua tokoh dari dalam parti sendiri saling menyerang dan mengkritik secara terbuka, ia memberikan gambaran bahwa terdapat perpecahan dalaman yang sedang meruncing. Dalam politik, apabila kepimpinan tertinggi mula bertelagah secara terbuka, ini sering menjadi tanda bahwa terdapat ketidakstabilan dalam parti. Perpecahan ini bukan hanya berkisar kepada perbelahan pribadi antara Isyam dan Fuad, tetapi juga melibatkan isu yang lebih besar seperti kerjasama dengan DAP, hala tuju politik UMNO, dan juga sokongan kepada kerajaan perpaduan. Adakah UMNO masih berpegang kepada prinsip asalnya, atau adakah ia sedang menyesuaikan diri dengan realiti politik yang baru memerlukan kerjasama dengan parti-parti seperti DAP? Sebagai penonton, kita perlu bertanya, adakah perbelahan ini sebenarnya menggambarkan perpecahan dalaman yang serius dalam UMNO? Bagaimana hal ini akan mempengaruhi sokongan akar umbi kepada parti tersebut? Lebih penting lagi, adakah kerjasama UMNO dengan DAP akan menjadi punca kepada kejatuhan atau kebangkitan semula parti ini dalam arena politik nasional? Di penghujung perbincangan ini, satu persoalan yang perlu difikirkan oleh semua pengikut politik negara, yaitu apakah masa depan UMNO di bawah kepimpinan yang berpecah belah dalam konteks politik Malaysia yang semakin mencabar, di mana parti-parti politik perlu bersatu untuk mengekalkan kuasa. Adakah UMNO mampu bangkit daripada perpecahan ini, atau ia akan terus terjerumus ke dalam konflik dalaman yang semakin meruncing? Fuad Zarkashi dan Isyam Jalil mungkin hanya dua watak dalam drama politik ini, tetapi apa yang mereka simbolikkan adalah persoalan yang lebih besar mengenai hala tuju UMNO dan masa depannya dalam politik Malaysia. Sebagai rakyat, kita perlu terus memerhatikan perkembangan ini dan bertanya kepada diri sendiri. Adakah UMNO masih relevan dengan perjuangan asalnya, atau adakah ia sudah menyimpang terlalu jauh? Jangan lupa tinggalkan komen Anda di bawah. Siapa yang betul dalam perbelahan ini? Isyam atau Fuad? Mari kita bincangkan.